Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dhakkirni ma unsitu minal Qur'anil Karim wa ma nasitu minal ahadits nabawiyyah wa 'allimni ma jahiltu minhuma ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd. Tuan Imam, ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan puan-puan sidang jemaah yang dikasihi sekalian. Jadi alhamdulillah, syukur yang tidak teringginya kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia nikmat yang terlalu banyak yang dianugerahkan kepada kita. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga baginda, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka sehinggalah ke hari kiamat. Tuan-tuan, puan-puan sedang jemaah yang dikasihi sekalian. Jadi alhamdulillah, pada malam ini kita akan memperkatakan satu perkara, satu ilmu sebenarnya yang sangat penting yang mengesahkan ibadat kita, iaitu ilmu fiqh. Fiqh ini untuk mengesahkan ibadat lahiriah kita, syariat zahir kita, sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya, menyentuh tentang persoalan halal, haram, sunat, makruh dan juga harus. Hukum syarak ini kita perkatakan melalui hukum fiqh. Jadi tak boleh tidak kita kena belajar fiqh ini. Untuk apa? Untuk menjadikan semua tindak tanduk kita, kehidupan kita ini, bermula kita tidur, kita bangun tidur, kemudian kita tidur semula, hinggalah kita mati, menjadi ibadat semuanya sekali. Ya, kita buat yang wajib dapat pahala, tinggal yang haram dapat pahala, buat yang sunat dapat pahala, tinggal yang makruh dapat pahala. Hak yang harus sama saja, tidak ada tuntutan, tidak berpahala dan tidak juga berdosa apabila kita lakukan, kita jadikan juga sebagai ibadat. Yang kita sebut dahulu, ada berapa syarat? Ada 5 syarat dia. Niat mesti betul, apa yang dia buat itu mesti lulus menurut syarak, pelaksanaannya mesti betul, natijahnya mesti betul, dan jangan meninggalkan perkara asas, contohnya sembahyang dan sebagainya. Maka yang harus itu juga pun dia akan jadi ibadat. Jadi macam mana kita nak menjadikan kesemua hidup mati kita ini, kehidupan kita ini sebagai ibadat, iaitu pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita baca ikrarnya, bai'ahnya setiap kali sembahyang, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Artinya semata-mata untuk Tuhan semesta alam. Macam mana kita nak dapatkan hak tu? Mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ini macam mana kita nak dapat? Tak boleh tidak, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena belajar ilmu fiqh ni. Itu pentingnya kita belajar. Baik. Dan kita menggunakan kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain, muka surat 85. Saya perhati-perhati, belek-belek tengok. Dah 5 tahun sebenarnya. Baru sampai muka surat 85. 5 tahun ya. Nak menghabiskan sini rasanya tak tahulah. Kalau panjang umur macam mana, Ustaz? Tahun ni habis. Ya, 5 tahun. Baru muka surat 85 ya. Macam-macam. Jadinya alhamdulillah, ala kulli hal, ya, kita pun sudah banyak tempuh perkara-perkara ibadat. Misalnya ya, tinggal nanti kita akan masuk pula pada muamalat, munakahat, jinayat, dan insya-Allah kalau kita panjang umur, kita akan tamatkan kitab ini. Memang lama sebenarnya ya. Syarat Imam Syafi'i itu dia kata apa? Tuluz zaman. Akhi, lan tanalal ilma illa bisittah, sa'umbika an tafsilah bi bayan, zaka'un wa ijtihadun wa hirsun wa bulghah wa suhbatil ustadhi wa tuliz zaman
wa tuluz zaman. 6 syarat Imam Syafi'i tak nak belajar ilmu ini. Yang ujung sekali yang ke-6 dia kata apa? Tuluz zaman, panjang masanya, lama masanya, ya. Saya balik-balik kitab Riyadhus Salihin. Saya mengajar di Masjid Adari. Berapa belas tahun dah. Kalau 2001 12 tahun, 13 tahun. Tak tamat lagi. Baik. Ya. Masjid mula daripada masjid kayu lagi tu. Masjid kayu. Jadinya memang perlu masa yang lama dan kita buat secara konsisten, tekal dan istiqamah, insya-Allah. Muka surat 85 baris yang ke berapa itu? Tengah-tengah tuan-tuan. Kemudian daripada atas wahid isnani salasa arba'a khamsa sitta sab'a thamaniya tis'a asyara ahada asyar isna asyar salasata asyar arba'ata asyar khamsata asyar sittata asyar. Baris yang ke-16. Situ ke Tuan Haji? Pak Imam? Tak. Adapun jika tiada mati dan jika terpotong, kita ambil situ larak. Atas sikit. Bainal qausain, in the bracket orang putih kata. Dan jika bab kita apa? Ataupun kitab kita apa? Kitabus saidi wal dzabaih. Kitab berburu dan penyembelihan. Dan jika terpotong dengan yang tersebut itu satu anggota daripadanya dengan luka yang menyegerakan matinya dan mati pada ketika itu, halal anggota yang tersebut dan badannya. Ya, apabila kita memburu, kita akan menggunakan apa? Pertama, anjing ataupun binatang-binatang yang kita boleh latih untuk berburu. Syaratnya mesti daripada dipanggil binatang-binatang yang jarihah lah. Anjing boleh, dia panggil kalbun muallam, anjing yang dilatih untuk berburu. Harimau kalau kita boleh latih, boleh. Singa boleh. Apa ni binatang yang hyena ke apa ni? Dobok. Sini panggil apa? Binatang yang gelak. Yang gelak-gelak. Kalau dia ramai-ramai, dia singa takut dengan dia. Sini dobok dan sebagainya boleh. Boleh dibuat berburu. Kita buat berburu. Dan juga menggunakan apa? Menggunakan panah ataupun alatan tajam. Kita boleh buat berburu. Daripada jauh je kita lepas, kita hantar. Ya tak? Dan binatang ini yang kita nak sembelih ini, yang kita nak makan ini, terbagi kepada berapa? 2 tak? Satu yang jinak, yang kita boleh sembelih di tengkuk, di leher dia. Di leher dia. Dan yang keduanya, binatang yang tidak kita kuasai. Ni istilah kitab ni. Yang kita tidak makdur, dia kata, kita tidak dapat nak pegang. Liar kerana. Liar ini memang menjadi liar semula jadi, yang atas bukit tu dalam hutan, ataupun binatang jinak asalnya dia jadi liar. Maka boleh kita panah dari jauh sahaja. Itu maksud dia. Dan hak yang kes ini dia kata apa? Kita baling senjata tajam, putus anggota dia. Bijak baling parangnya, baling parang putus leher member tu, leher binatang tu. Halal tak halal? Halal. Kita baling parang, putus kaki dia, sebelah paha putus, mati terus binatang tu dengan balingan kita itu. Apa hukum paha yang putus tu? Itu dia. Apa hukumnya?
halal dimakan. Baik. Itu kita dah sentuh pada pertemuan yang terakhir dulu. Kemudian adapun, nah di sini kita berhenti. Adapun jika tiada mati pada ketika itu, ya, dia tak mati pada ketika itu, artinya masih gagah, kuat, dia ada lagi hayat mustaqarrah dia, dan dapat disembelihkan dia. Boleh nak disembelih, tetapi tiada disembelihnya hingga mati, maka tiada halal ia. Halal apa halal ia? Halal yang mana? Hak terpotong tu tadi. Kita baling pedang pula tajam, putus satu peha dia bahagian belakang, puff, kata dia, putus. Maka kita boleh sembelih dah binatang tu, dah lumpuh dah, tapi kita tidak sembelih, kita okkan dia gitu je. Nah, mati, maka tiada halal ia. Tak halal tadi apa ni, kaki tu tadi, peha tu tadi tak halal. Tu halal, body halal, tapi peha tu tak halal. Okey, tadi kita baling, putus peha, mati. Mati terus, artinya ngelupu-ngelupu mati, halal peha tu tadi. Yang ni kita baling, putus peha, dia ada hayat mustaqarrah, tapi kita biar ulang-ulang ni mati. Baik, peha tadi tak halal. Atau terpotong anggota yang tersebut dengan luka yang menyegera akan mati, kemudian maka disembelihkan dia, haram anggota yang tersebut. Kes ini pula, terpotong anggota yang tersebut dengan luka yang menyegera akan mati, artinya kita baling itu fatal terus, artinya boleh mati binatang tu, ya. Kemudian maka disembelihkan dia, kemudian kita pergi kejar, sembelih pula. Baik. Haram anggota yang tersebut yang putus tadi, katalah peha yang putus, haram. Okey. Pasal apa? Pasal nanti dia akan sebut. Dan halal badannya, badan dia halal kerana anggota itu terpotong daripada binatang yang lagi hidup. Ini sebab dia, ya. Kenapa tidak halal? Okey, kes yang terakhir yang kita sebut, kita baling parang, putus kaki dia, putus peha bahagian belakang, dia rebah. Rebah tu kalau kita biar dia mati sebenarnya, kejap lagi dia mati, dan kita pergi sembelih. Bila kita pergi sembelih, maka peha yang terpotong tadi haram hukumnya. Kenapa? Kerana dia kira anggota badan yang terputus sewaktu binatang itu masih lagi belum disembelih. Contoh dia lah, ya? Kalau biar dia mati, kita boleh makan, halal peha tu tadi, kita pergi sembelih. Contoh je lah, tak? Jelas, melek. Baik. Kalau tak apa-apa jelas pun tak apa ya, ini sebenarnya ini permasalahan yang detail, dan biasanya ada lagi orang bu sekarang ni. Ada orang yang bu jenis ni. Tak? Mungkin ada. Kerana seperti yang saya cerita, dalam tahun 88, tahun 89, waktu itu saya sanawi salis,
Saya pergi ke kampung Bukit Mak Daling, kampung yang paling ujung sekali di Kuala Tembeling tu. Naik bot 8 jam. Lalu di Taman Negara menyeberang seekor rusa yang besar. Lepas itu bot anyut ke belakang, dia ambil, bawa naik atas darat, bawa naik atas dalam bot. Rusa tu menyeberang. Ada kesan takikan pada rusa tu. 2 atau 3 kesan kena takik. Artinya masih ada orang yang memburu begitu. Barangkali rusa di Taman Negara ni jinak mari dekat-dekat, dia pergi baling parang kali. Agaknya dah. Dan mati ia dengan luka yang tersebut halal. Okey, mana tadi kita berhenti? Maka jika tiada dapat disembelihkan dia, iaitu binatang yang kita lontar dengan senjata tajam itu tadi, dan putus anggotanya, dan mati ia dengan luka yang tersebut, itu halal sekaliannya. Maksudnya apa? Anggota yang terpotong halal, badan dia pun halal. Okey. Tapi jangan pergi sembelih. Kalau pergi sembelih, body je halal, maka yang terpotong tu tak halal. Sebelah paha ni berapa ni? Jangan kalah juga tak? Berapa sebelah paha? Saya ingat dulu tahun 83 tersembelih lembu, mungkin lembu Brahma, ada bonggol 2 bonggol dia. Saya berdua orang ambil satu paha. Besar tiang tu satu paha dia. Besar lagi. Gini bawa. 2 orang. Satu paha. Orang tak ada. Keluar belaka. Jadinya kita ambil. Dapat satu paha ni. Katanya ada terbungkam seekor lembu kena langgar. Mari tuan dia nak tarik dengan traktor, tengok-tengok tak ada dah sebelah paha. Bismillah. Saya kadang-kadang nak pergi beli daging tepi jalan tu Ustaz, saya tengok juga katak ke bawah. Tapi kebanyakan orang jual daging sekarang ni pakai kopiah harap. Kita tengok katak ke bawah, kita tengok daging pula. Daging berdarah banyak dan sebagainya, kadang-kadang tu kita jadi ragu juga. Dia sembelih ni darah dia akan keluar, jadi daging dia bersih. Itu hikmah menyembelih ni. Baik. Dan kata qil, haram anggota itu kerana illah yang tersebut. Bila disebut qil ni daripada qala yaqulu qil maksudnya wazan ataupun majhul, bina lil majhul. Qil maksudnya dikatakan. Bila digunakan istilah ni masa qil, pendapat itu lemah. Tak. Haram anggota itu. Haram juga. Tak. Walaupun disembelih. Kerana Allah yang tersebut. Allah ini sebab yang tersebut. Sebab yang tersebut kita naik ke atas tadi. Kita tengok apa sebab yang tersebut. Anggota yang terpotong daripada binatang yang hidup. Haram ke halal? Haram. Haram. Maka walaupun disembelih, pasal anggota tu tadi walaupun tak disembelih, walaupun tidak disembelih, anggota tadi putus sebelum mati. Cece. Sok putus. Dia lari lagi ke depan tu. Mati kat depan tu. Cece sini. Artinya waktu dia berlari ni dia hidup lagi. Kan? Artinya anggota ini terpotong sewaktu dia masih hidup, maka hukumnya haram. Tapi kata qil lemah. Yang mu'tamad yang dia pegangnya ialah halal.
Tapi jangan pergi sembelih. Pergi sembelih, haram hak ni, hak tinggal ni. Hak terpotong tadi haram, ya. Baik. Ialah yang mu'tamadnya. Yang mu'tamad yang mana? Yang mu'tamad ialah binatang, anggota binatang yang terpotong kerana kita memburu dan dia mati dengan perburuan kita itu. Maksudnya dia mati tanpa kita sembelih dah. Padan dengan kita baling parang, putus anggota, kemudian dia mati. Ya? Maka yang mu'tamadnya, anggota yang terpotong tadi halal ataupun tidak halal? Halal. Baik. Dan disyaratkan pada menyembelih. Bila disebut disyarat, syarat mesti dibuat. Kalau tak buat, maka sesuatu yang nak dibuat itu tidak sah. Ya? Syarat ni biasanya sesuatu yang sebelum. Kewajipan satu perkara yang kita nak buat. Ni maksudnya sebelum, Dan disyaratkan pada menyembelih dan berburu, hendak ada qasad. Mesti nak kena ada niat, tujuan untuk berburu. Qasad akan ainnya atau jenisnya. Yang kita niat nak tuju itu sama ada ainnya atau jenisnya. Ain ini individual, satu objek khusus. Misalnya seketul, ni satu. Ataupun jenisnya. Jenis apa? Jenis lembu. Lembu banyak-banyak tu. Ini binatang liar. Seladang banyak-banyak tu. Okey. Kalau ain misalnya kita nampak seladang, kita lepaskan untuk seladang itu. Seekor misalnya. Okey, itu ain. Kalau kita lepaskan, kita nampak sekelompok kambing gurun misalnya, kita lepaskan. Itu jenisnya kambing gurun. Tapi kalau kita lepaskan anjing kita ataupun kita panah ke arah kumpulan kambing gurun itu, kena mana-mana pun halal. Ya? Ataupun ain, kita nampak seekor, kita lepaskan. Itu dipanggil ain. Nak kena ada qasad, artinya kesengajaan, bukan kebetulan. Memang sengaja kita lepaskan anjing yang kita latih untuk berburu tu pergi kejar binatang tu ataupun tangkap. Maka jika gugur pisau atas leher binatang, gugur pisau kita tajam, berat pula tu, tengah-tengah asah puk jatuh atas leher apa? Leher ayam, putus leher ayam. Halal ke ayam? Tak halal. Nanti akan sebut tak halal. Itu tidak ada unsur sengaja, tidak ada dipanggil qasad. Qasad ini unsur kesengajaan tu tak ada. Atau ia menggosokkan lehernya kepada pisau. Kita asah-asah ataupun mulut dia mari kambing tu, kita bubur parang tajam di pinggang. Mari kambing kita pergi sondo gesek dia nak gesek apa kita. Terkena. Putus leher dia, ataupun bukan putus leher, putuslah halkum dia kata dia. Putus belaka. Ada? Relevan ke itu? Ada ke orang letak parang tajam duduk letak kat pinggang, tak berulu, bersarung. Contoh lah tuan-tuan dan puan-puan, yang pentingnya faham tak? Dan tersembelih ia tak sengaja atau terlepas sendirinya oleh binatang yang dibuat berburu dengan dia. Maksudnya apa? Binatang yang dibuat berburu. Katalah kita pelihara anjing, dia panggil kalbu mu'allam ni tadi, yang kita latih untuk berburu, terlepas. Bukan kita lepas, terlepas. Tak macam mana? Terungkai ikatan, cabut rantai, terlepas. Dia pun pergi kejar. Misalnya binatang mungkin yang ada dia nampak dan sebagainya, dan membunuh akan perburuan. Dia pergi kejar, dapat kancing.
maka apa hukum kancil tu? Atau dilepaskan anak panahnya kerana hendak cubakan kuatnya. Testing, kleting, ditarik. Busur panah, ada tali dia tak? Dia pun tarik, keting, oh tegang lah dia kata. Ambil panah-panah tarik, oh sedang molek. Lepas tu, oh pocok, terlepas. Misalnya, terlepas kena kancil depan. Kebetulan. Ada? Apa orang panggil? At the wrong place. Wrong time and wrong place. Dia lalu depan, pop, kena. Peluru sesat dia bagi. Ataupun panahan sesat. Atau ia memanah kikat kepada membunuh perburuan. Haram segala yang tersebut. Ataupun dia berlatih. Dia berlatih berburu. Ada target-target tertentu yang dia letak depan tu. Dia letak botol ni ke, botol plastik, letak depan tu. Lepas tu dia panahlah botol plastik tu. Cup, kata dia. Tembus, kena kancil depan. Apa hukumnya? Haram segala yang tersebut. Haram, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa tidak ada qasad? Dia memanah, terlepas panahan dia, kemudian terlepas anjing perburuan dia, tak ada qasad, maka apa hukumnya? Haram. Dan jika menyuruh kepadanya oleh yang mempunyainya kemudian daripada terlepasnya. Yang ini jika menyuruh kepadanya. Ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau kitab Melayu dia akan banyak domirnya, nya tu balik mana. Nya ni kena pandang, perhati molek. Kalau hak bahasa Arab lebih mudah kerana berbeza antara muzakkar muannas, laki dan perempuan. Kalau laki hu, kalau perempuan ha, ada alif. Kita boleh cam dia balik pada mana. Ni ya, kalau tok guru pondok, kalau dia suruh dhabit dia kata perhati molek. Nya ni balik ke mana? Gitu. Kadang-kadang balik pada tajuk. Baik. Dan jika menyuruh kepadanya, siapa menyuruh? Tuan anjing tadi suruh anjing yang terlepas, oleh empunyanya, artinya tuan anjing tadi. Nya yang kedua ni anjing. Kemudian daripada terlepasnya, nya yang ketiga ni anjing. Bila anjing tadi terlepas, tuan dia suruh lalu, kejar tu. Pada masalah yang ketiga, cuba tuan-tuan tengok masalah yang ketiga mana? Naik atas. 1, 2, 3. Tak? Mana masalah yang ketiga? Baris yang ketiga duduk tengah tu. Atau terlepas sendirinya oleh binatang yang dibuat berburu dengan dia. Tu yang ketiga. Yang pertama apa? Jatuh pisau, gugur pisau. Yang kedua, binatang tu gosok leher dia pada parang. Dan yang ketiga, binatang ataupun anjing perburuan kita terlepas dengan sendiri. Itu yang ketiga. Tak? Maka dia kata apa? Maka dia kata pada masalah yang ketiga, dan bertambah lari sekalipun, walaupun sebenarnya dia terlepas sampai situ, baru kita suruh tu kejar tu. Baru kita suruh bertambah lari dia. Kerana tiada qasad yang diaktibarkan dia. Tak ada niat kesengajaan yang diaktibarkan, yang diambil kira. Maka apa hukumnya? Haram. Pada masalah yang ketiga, dia kata masalah ketiga ni kita terlepas anjing kita. Pegang anjing ni barangkali agresif sangat, melompat, putus tali. Lari sana, melompat, lari. Tak? Ketika pun kebetulan ada lari, nampak arnab. Tu, kita suruh kejar. Dia pun kejar arnab. Ataupun dia dah nampak arnab, kita tak nampak lagi. Anjing kita dah nampak arnab, kita tak nampak lagi. Jadinya dia melompat, terlepas.
Dia kejar. Kita pun nampak, kita pun suruh misalnya. Maka boleh ke tak boleh? Tak boleh. Haram hukum dia. Kenapa? Waktu kita lepaskan itu tidak ada qasad. Dia mesti nak lepaskan tu, dia dan ada qasad. Qasad memburu binatang itu secara ainnya ataupun secara jenisnya. Kalau kita mungkin nampak seekor, kita akan tuju pada seekor tu secara ainnya. Ataupun secara umum dia nampak segerombulan ataupun sekumpulan, mari kita pun lepas ke arah itu misalnya. Tak? Maka nak kena ada qasad. Seperti dilepaskan binatang yang tersebut dan gaib daripadanya dengan perburuan. Ini satu kes lagi. Dilepaskan anjing, kemudian gaib daripadanya dengan perburuan, hilang. Tak tahu gimana anjing tu. Mungkin nampak dah tangkap tapi hilang, tak tahu gimana. Atau telah diluka binatang itu. Kita dah panah dah, cuk, kena. Dan dia lari, cuk, hilang. Atau anak panah akan perburuan. Kita panah, cuk, hilang, tak tahu gimana panah kita. Dan belum sampai kepada harakat mazbuh. Binatang yang kita panah tadi belum sampai ke harakat mazbuh, artinya nyawa dia kuat lagi, hayat mustaqirrah, bukan nyawa-nyawa ikan nak mati dah. Dan gaib ia, kemudian didapatkan dia mati, kemudian hilang. Bila kita jumpa, mati. Cari sejam, 2 jam, ni dia bawah pangkal pokok ni, bawah pangkal kat pangkal pokok ni ada, tengok ada. Mati hak kita panah tadi. Apa hukum dia? Hak tadi kita lepas anjing, pop, peta hilang anjing tu, tak tahu gimana. Apa terjadi kepada binatang buruan ataupun kita tak tahu apa nasibnya. Lepas ke, dapat ke, dan sebagainya. Ataupun kita panah, cuk, kena. Dia lari, cuk, kita kejar tengok kesan, tak ada. Jalan naik bukit, 2 bukit baru jumpa. Anak panah kita tengok, ini panah aku ni, sini matinya, amboi, kata. Apa hukum dia? Baik. Pada 2 masalah itu, iaitu masalah pertama tadi, kita lepaskan anjing perburuan, dan masalah yang kedua, kita panah, dan binatang yang kita panah itu tak dijumpai, dia lari. Maka haram ia, haram kerana ihtimal matinya dengan sebab yang lain. Ihtimal ni kemungkinan. Apabila dah sejam 2 jam kita cari, tak jumpa, kita pun tak tahu dah. Dia pun lari jauh, kita tak tahu dah apakah dia mati dengan panahan kita ataupun dia mati kerana sebab lain. Kita tak tahu dah. Jadinya untuk ihtiyat, langkah berjaga-jaga, maka dihukumkan sebagai haram. Kita tak tahu sebab. Kecuali kita panah, cup, ngelupur-ngelupur, mati. Ada? Jelas? Ini kita panah, cucuk lari pula. Sejam 2 jam naik bukit baru jumpa. Jadi kita tak tahu dah sebenarnya dia mati dengan apa. Jadinya hukumnya haram. Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah kita sambung lagi pada masa-masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri majlis kita dengan membaca surah Al-Asri dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.